وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Saya minta maaf lewat doa atas jalan raya sejam 40 minit ke apa, dan hujan, jalan hujan, kemudian jam kali tak boleh main hari-hari biasa, nak kena ikut jadual hari Sabtu Ahad saja. Nak naik motor hujan. Baik, apapun insya-Allah kita bersyukur juga kerana kita ada kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Saya ingat malam ni saya nak bincang rahsia di sebalik surah Al-Baqarah. Depan kita Al-Quran, tuan-tuan, kita buka surah yang pertama surah Al-Fatihah, surah yang kedua surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Jadi malam ni kita taklah bincang terus semua sekali, menadaan kita nak bincang, boleh disebut sebagai sinopsis lah, sinopsis surah Al-Baqarah, rahsia di sebalik surah Al-Baqarah, untuk sama-sama kita menghayati sesuatu yang berkaitan dengan ayat suci Al-Quran. Dan sebagaimana biasa juga, kalau tuan-tuan mempunyai sebarang persoalan, tuan-tuan boleh WhatsApp kepada saya. Tuan-tuan boleh WhatsApp apa-apa soalannya, bukan hanya berkaitan dengan perbincangan kita malam ni. Kalau tuan-tuan nak tanya apa pun boleh tanya, boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran mempunyai 30 juzuk, 114 surah dan 6,236 ayat. Yang lebih rajih lah, biasa kita dengar 666, tak, dia sebenarnya 6,236 ayat. Dan di antara surah-surah 114 surah dalam Al-Quran, terdapat satu surah yang paling panjang, iaitu surah Al-Baqarah. Dia berada pada surah yang kedua. Mana lepas Fatihah ni kita jumpa surah yang paling panjang. Dan sebagai umat Islam, kita wajar menyelami rahsia di sebalik setiap surah dalam Al-Quran, bagi kita menghayati isi kandungan Al-Quran dengan lebih mendalam. Apatah lagi bila mana surah Baqarah ni merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran, maka setiap kita mestilah menyelami rahsia di sebalik isi kandungan surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan, surah Al-Baqarah, surah yang kedua lepas Fatihah, sebelum surah Ali Imran, sebelum surah Ali Imran. Dan
Surah Baqarah ni mempunyai 286 ayat. 286 ayat yang kebanyakannya adalah madaniyah dan diturunkan di Madinah, dan sebahagian besar ayat dalam surah Al-Baqarah diwahyukan pada permulaan hijrah. Permulaan hijrah, kita duk sambut tahun baru hijrah ni kan. Jadi maknanya masa permulaan hijrah Nabi SAW, Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah yang disambut oleh penduduk Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da', disambut oleh penduduk Madinah. Lepas pada itu surah Al-Baqarah ni kebanyakan ayat turun selepas daripada mana peringkat permulaan Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan mengikut pandangan majoriti ulama, dalam surah Baqarah ni terdapat ayat yang terakhir diturunkan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Ayat 281 daripada surah Al-Baqarah yang merupakan ayat yang terakhir diturunkan, iaitu apa? wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada setengah riwayat kata dia turun 9 malam sebelum kewafatan Nabi SAW. Tapi biasanya yang orang sebut adalah ayat terakhir diturunkan adalah ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, aku sempurnakan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Disangka ayat ini ayat yang terakhir, tapi tidak, sebab ayat ni turun 3 bulan sebelum Nabi wafat, semasa Nabi melaksanakan Hajjatul Wada', haji wada'. Turun di mana? Di padang Arafah. Cuma ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini dia merupakan ayat yang terakhir dalam bab syariat. Bukan terakhir secara keseluruhan, tidak, tetapi dia terakhir dalam bab syariat. Allah nak memberi confirmation bahawa tidak ada lagi syariat. Syariat Allah dah lengkap dah. Sebab tu bila mana hari ni tuan-tuan ajaran sesat ni macam-macam. Dia mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu benda-benda baru hak dia nak kena buat. Ini semua bohong. Sebab syariat Allah dah lengkap. Quran dah bagi tahu surah Maidah ayat 3. Sebab itu bila mana ada dakwaan-dakwaan seumpama ini semua dakwaan palsu. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan dakwaan-dakwaan seumpama itu. Sebab hari ni banyak sangat jenis yang orang masalah, orang ada masalah. Baik tuan-tuan, dan dalam surah Al-Baqarah juga dia ada satu ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang iaitu ayat 282, satu muka surat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayat berkaitan dengan hutang. Ayat yang terpanjang dalam Quran ada dalam surah Baqarah, iaitu satu ayat je, satu muka surat, iaitu ayat 282. Dan ayat ini menceritakan tentang perihal hutang. Batu hutang ni jangan main-main tuan. Hutang ni kadang-kadang orang ambil mudah, take for granted untuk hutang. Jangan kita berhutang wajib kita bayar. Jangan kita melengah-lengahkan pembayaran hutang. Baik, surah Baqarah dinamakan Baqarah sebab apa? Makna apa Baqarah? Baqarah ni maknanya lembu betina. Baqarun tu lembu, baqaratun lembu betina. Kerana
Di dalam surah Al-Baqarah disebut kisah penyembelihan lembu betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, iaitu kisah itu bermula daripada ayat 67 sampai ayat 74. Mula cerita dia ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, iaitu Bani Israel, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor lembu betina. Ni daripada ayat 67 ni lah nama Baqarah itu adalah menjadi nama kepada surah ini. Tuan-tuan, jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir beliau Safwatut Tafasir, ada 3 jilid, dia ringkas aja Safwatut Tafasir ni. Saya mula-mula mengaji dulu peringkat degree dulu, mula tahun 1 tu saya rujuk kitab Safwatut Tafasir banyak. Sebab apa? Sebab dia ringkas, 3 jilid 30 juzuk. 3 jilid. Kitab-kitab lain berjilid-jilid, 10-15 jilid, dia 3 jilid dan dia ringkas. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni baru dia meninggal dunia baru-baru ni, masya-Allah. Dia punya ilmu dia banyak. Jadi dalam kitab beliau, kitab tafsir Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan bahawa tujuan surah Al-Baqarah dinamakan sebagai Al-Baqarah adalah bertujuan untuk mengingatkan kembali mukjizat yang telah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini mukjizat. Allah suruh sembelih lembu ni sebab ada mukjizat dia. Sebab pada zaman Nabi Musa ni terdapat seorang laki-laki dalam kalangan Bani Israel yang telah dibunuh, tapi pembunuh dia tak tahu. So mereka duk cari siapa pembunuh yang kata laki-laki tersebut. Jadi Nabi Musa mohon kepada Allah, Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa supaya menyuruh Bani Israel untuk menyembelih lembu betina. Ini innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Mula dia berkata, qalu atattakhidhuna huzwa. Depa kata main-main juga. Ni bukan main-main, ni perintah Allah. Allah nak uji kamu. Kita nak cari pembunuh kan. Okey, sekarang sembelih lembu betina, kemudian ambil sebahagian anggota lembu tadi kan, pukul pada mayat tu, pada anggota mayat tu, dan dengan izin Allah mayat yang mati dibunuh tu dia akan dapat hidup balik dan memberitahu siapa pembunuhnya. Ini mukjizat, ini nak membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghidupkan semula makhluk walaupun sesudah mati. Jadi maknanya itu perintah Allah kepada Bani Israel. Ketika mana Bani Israel diperintahkan untuk sembelih lembu betina, Al-Quran telah merakamkan bagaimana kedegilan mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka bagi pelbagai alasan, pelbagai hujah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya Musa doa pada Tuhan, bagi tahu macam mana ni yang kata lembu ni. Kan? Bila diberitahu lembu tu bagaimana, bagi tahu pula warna dia. Maknanya dia macam-macam mereka persoalkan. Tujuan untuk tidak mahu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perangai Bani Israel. Perangai Yahudi dulu sampai sekarang macam tu. Tipu helah, tipu daya yang mereka buat. Tapi akhirnya mereka kena buat juga. Sebab itu perintah Allah. Sebab apa? Sebab dah tak ada hujah lagi, dah tak ada tipu daya lagi. Akhirnya kan, mereka terpaksa buat juga perintah Allah. Hampir-hampir mereka tidak dapat melaksanakannya. Jadi itulah perangai Bani Israel yang hari ini dikenali sebagai Yahudi, tambah-tambah Zionis, yang mana mereka secara terang, secara jelas mereka menceroboh wilayah Palestin. Tiba-tiba dia buat tipu helah, dia bunuh umat Islam Palestin. Dia kata kerana mempertahankan diri lah, dia masuk menceroboh. Kemudian berlaku penentangan, dia bunuh orang. Kemudian dia kata kerana mempertahankan diri dia boleh bunuh, sedangkan dia yang mari kacau. Kan?
Macam kita, orang main rumah kita, tiba-tiba dia nak ambil rumah kita tu jadi rumah dia. Kita tak, kita halau dia, jangan masuk sini rumah aku. Dia pukul kita. Jadi bila masuk mahkamah dia kata saya mempertahankan diri. Lah, dia masuk kacau kita. Itu perangai Yahudi. Dia sengaja mencari alasan walaupun dia tahu dia adalah tidak benar. Baik. Surah Al-Baqarah juga dinamakan sebagai Fustat Al-Quran atau Sinam Al-Quran, yang bermaksud puncak Al-Quran, kerana kepentingan surah Al-Baqarah, kebesaran surah Al-Baqarah, dia memuatkan hukum hakam yang tidak disebut dalam surah lain. Maka dengan sebab itu ada setengah ulama dia kata apa? Surah Al-Baqarah ni dia mengandungi 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 pemberitahuan. Nak ceritanya bahawa penting tak penting yang kata surah Baqarah ni, dia mengandungi 1000 perintah, 1000 larangan dan 1000 pemberitahuan. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan yang mafhumnya, pelajarilah surah Al-Baqarah kerana mengamalkannya membawa kepada keberkatan. Kita beramal dengan surah Baqarah membawa barakah, meninggalkannya akan mengundang penyesalan, dan ahli sihir tak berupaya menguasai pembaca surah Al-Baqarah. Maknanya surah Baqarah ni bila kita baca, dia juga dapat jadi pendinding sebagai satu elemen dengan izin Allah Ta'ala untuk menjadi pendinding daripada penguasaan ahli-ahli sihir. Sebab itu mereka yang diuji dengan sihir, diuji dengan banyak masalah di rumah dan sebagainya, baca surah Al-Baqarah. Kalau tak larat nak baca pun pasang kaset, pasang CD bagi surah Al-Baqarah itu dibaca. Sebab apa? Sebab disebut juga dalam hadis Nabi SAW bahawa sesungguhnya setiap rumah yang dibaca dalam surah, yang dibaca di dalamnya surah Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Syaitan akan lari. Itu antara fadilat surah Al-Baqarah. Ahli sihir pun tak dapat nak kuasai, setan pun lari, tambah-tambah orang hafal pula sebati dengan diri dia duk baca pula. Lah ni lagi dahsyat lah, lagi hebat lah. Tapi padalah panjang. Kita sebut tadi 286 ayat, surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hadis-hadis Nabi SAW ketika mana membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan surah Al-Baqarah, kita boleh rumuskan kepada beberapa keistimewaan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, surah Al-Baqarah ini membawa keberkatan, barakah. Barakah ni makna apa? Az-ziyadatu fil khair, bertambah-tambah kebaikan. Bila mana kita baca surah Baqarah, kita amalkan surah Baqarah, maka ianya menambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengelakkan penyesalan. Kalau tidak di akhirat esok kita selesai. Oh, pasal apa aku tak baca? Allah, silap sungguhlah. Peluang banyak nak baca, aku buat tak peduli ya. Aku banyak main game ya, sebagai contoh. Jadi maknanya mengelakkan penyesalan. Dan keistimewaan yang ketiga ialah menghindarkan diri daripada kejahatan ahli sihir. Akhir zaman kita duk ingat tak ada dah ahli sihir ni, rupanya lagi banyak. Sebab tu minggu lepas saya bincang tajuk dalam Taknyalah Ustaz di TV3, tajuk dia Sihir Amalan Syaitan. Itu tajuk minggu lepas ya, Sihir Amalan Syaitan. Sihir ni ada sampai sekarang. Jadi kita nak selamat daripada sihir ni macam mana? Antaranya dengan kita mengamalkan surah Al-Baqarah. Begitu juga kita sebut tadi, Nabi SAW menyatakan syaitan lari, syaitan tak masuk rumah yang dibaca surah Baqarah. Jadi untuk amankan rumah kita daripada gangguan syaitan, maka amalkanlah surah Al-Baqarah. Tambah-tambah tuan-tuan, zaman-zaman sekarang ni kita lihat banyak syaitan ada. Syaitan jin ada, syaitan manusia ada. Syaitan ni mana apa sebenarnya? Syaitan ni maksud dia, syaitana ni maksud ba'udah, yang menjauhkan kita daripada Allah. Tu syaitan lah tu. Sebab tu syaitan ni manusia pada jin ada. Tapi hak dimasukkan gangguan syaitan ni, syaitan jin lah. Kemudian surah Baqarah juga akan memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat, di samping menjadi peguam bela untuk mempertahankannya.
Jadi di akhirat esok kita perlu juga peguam bela Quran, surah Baqarah jadi peguam bela kita. Dan juga ia dapat melindungi dan menaungi kita ketika mana berada di padang mahsyar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang itu sedikitlah kita bincang kelebihan dia. Sekarang kita nak fokus kepada isi kandungan dia. Isi kandungan dia. Surah Al-Baqarah ni kita sebut tadi Madaniyah. Madaniyah ni makna turun lepas hijrah. Jadi surah-surah yang Madaniyah ni kita tahu fokus dia apa? Fokus dia syariat. Fokus dia pembinaan umat, pembinaan masyarakat, undang-undang, hukum hakam. Itu nature surah Madaniyah. Maka dengan sebab itu surah Baqarah menangani persoalan undang-undang dan hukum hakam yang diperlukan oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Maka dengan sebab itu surah Al-Baqarah mengandungi hukum hakam syariat dalam perkara akidah, ibadah, jual beli, akhlak, urusan perkahwinan, cerai berai, talak dan sebagainya. Peringkat awal kalau kita lihat surah Al-Baqarah ni mula-mula sekali dia menyentuh tentang sifat orang beriman. Sifat orang beriman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Golongan bertakwa orang berimanlah sampailah ayat yang kelima. Lepas tu bincang tentang orang kafir, kekufuran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai ayat 7. Kemudian start ayat 8 tentang golongan munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka dia menipu golongan munafik yang berpura-pura. Allah Ta'ala cerita tentang sifat orang munafik. Jadi itu peringkat awal. 3 golongan manusia yang ada: orang beriman, orang kafir, orang munafik. Tiga ni lah sampai bila-bila. Hak Quran cerita ni 3 golongan ni, 3 ni lah sampai bila-bila. Orang beriman, orang kafir, orang munafik. 3 golongan itu. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu Allah ceritalah ciri-ciri apa sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat tentang apa? Tentang Nabi Adam alaihi salam. Tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dan peristiwa-peristiwa yang berlakulah, bagaimana tentang engkarnya iblis untuk sujud pada Adam alaihi salam. Kan? Itu ayat yang start ayat 30. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah menjadikan khalifah atas muka bumi ini. Wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Allah ajar Adam ni nama-nama keseluruhannya dan sebagainya. Lepas pada itu dibincangkan pula tentang apa? Tentang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, khususnya Bani Israel, iaitu nenek moyang orang Yahudi yang berjiran dengan orang Islam di kota Madinah. Maka tujuannya adalah untuk mengingatkan umat Islam supaya sentiasa berwaspada dengan tipu daya dan kejahatan yang terpendam dalam diri mereka, golongan Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, ahli kitab ni, Yahudi dan Nasara tak akan redha kepada kamu selama-lamanya sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Jadi maknanya kena lihat Allah bawa cerita sikap-sikap Yahudi ni, terutamanya Bani Israel ni, yang hasad dengki, khianat, mencabul janji, melakukan kerosakan. Boleh kita katakan golongan ni merupakan golongan perosak. Maka dengan sebab itu ia menjelaskan betapa dahsyat besarnya bahaya dan kemudaratan yang dibawa oleh golongan mereka. Sebab itulah ayat yang memaparkan kisah mereka amat banyak. Iaitu bermula dengan ayat 40 sampai ayat 124. Bermula dengan ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Mula ayat 40 cerita, wahai Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka
Bayangkan dari 40 tu cerita semua tentang Bani Israel ni, sampailah kepada ayat 124. Cerita tentang Bani Israel. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, ayat-ayat yang seterusnya juga selebihnya banyak membincangkan aspek syariat lah. Aspek syariat kerana pada waktu itu umat Islam di peringkat permulaan membina masyarakat dan juga negara Islam pada ketika itu. Jadi umat Islam sangat memerlukan panduan ilahi, panduan rabbani, dan juga perlu kepada syariat samawi, syariat langit yang boleh menunjuk arah kepada kehidupan, sama ada dari segi ibadat ke muamalat ke kehidupan seharian. Maka dengan sebab itu surah Baqarah banyak menyentuh pelbagai hukum hakam, seperti perintah mengerjakan solat, menunaikan zakat, aqimus salat wa atu zakah, hukum puasa dalam surah Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kan? Haji dan umrah, wa atimul hajj wal umrah, haji dan umrah juga ada dalam surah Al-Baqarah. Hukum qisas, kutiba alaikumul qisas, juga ada dalam surah Al-Baqarah. Qisas ni maknanya jenayah yang melibatkan nyawa dan darah yang dibalas dengan setimpal. Begitu juga menceritakan tentang perkara-perkara yang melibatkan halal dan haram, berkaitan dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, hukum jihad dan perang di jalan Allah, hukum arak dan judi yang nama al-khamru wal maisir, hutang piutang berkaitan dengan hutang piutang, hukum nafkah dan orang yang berhak menerimanya, hukum wasiat, hukum sumpah, kewajipan untuk melaksanakan amanah, hukum yang berkaitan dengan sihir, hukum mereka yang merosakkan masjid, hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, perkahwinan, perceraian seperti talak, khulu', ila, penyusuan, iddah, mahar, hukum melamar dan sebagainya. Melarang daripada bersama wanita yang haid, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Maknanya banyak hukum hakam syariat yang dibincangkan di dalam surah Al-Baqarah. Mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kamu ya Muhammad tentang orang yang haid. Qul huwa adha, katakan haid itu kotor. Sebab apa mereka bertanya? Sebab golongan Yahudi ni bila orang wanita yang haid dia kuarantin terus, masak tak boleh, duduk sekali tak boleh, dia kena kurung dalam bilik, seolahnya maka dia buat satu kesalahan besar. Maka dalam Islam tidak begitu. Turun ayat ni nak menyatakan bahawa yang kotor tu pada darah saja, pada darah saja kotor, so jauhilah daripada darah tersebut, itu saja. Adapun nak makan, nak minum, mana ada darah di mulut. Sebab itu Nabi SAW minum air bekas gelas yang diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah menyatakan bahawa dia sedang uzur pada ketika itu, maka tidak ada masalah sebab darahnya bukan berada pada mulutnya. Maka kewajipan kita hanyalah untuk menghindarkan diri daripada darah itu saja. Maknanya jangan bersamalah dengan isteri kerana ada darah, tetapi untuk bermesra tidak ada masalah, untuk bersama makan minum tak ada masalah, tidak seumpama golongan Yahudi. Jadi itu keadaan dia. Tuan-tuan, Said Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran, kitab tafsir Fi Zilalil Quran, dia telah menjelaskan bahawa surah Al-Baqarah ni dia mengandungi pelbagai tajuk, tapi kesemuanya dihimpunkan oleh satu paksi yang mempunyai dua cabang garisan, iaitu yang saling berkait rapat. Dari satu sudut, surah Al-Baqarah memaparkan pendirian Bani Israel, iaitu orang Yahudi, terhadap dakwah Islam di Madinah, terutamanya penentangan mereka terhadap Rasulullah SAW dan penentangan terhadap umat Islam di Madinah. Itu yang pertama. Dan juga mereka berkhianat, mereka belot, mereka menjalinkan hubungan dengan golongan munafik, golongan musyrikin. Jadi maknanya itu. Dan dalam sudut yang lain juga,
surah ini, surah Al-Baqarah, memaparkan pendirian orang Islam pada peringkat permulaan dan persediaan untuk memikul amanah dakwah serta khalifah di atas muka bumi ini. Bayangkan, itulah yang pertama, bagaimana umat Islam di peringkat awal nak memikul tanggungjawab khalifah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Khalifah ni apa? Li iqamati din wa siyasati dunya bi, untuk menegakkan agama dan juga untuk melaksanakan urusan dunia dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seterusnya apa lagi kita akan sambung insya-Allah selepas ini, sebab kita nak bagi laluan dulu untuk azan isyak. Dan sebagaimana yang saya war-warkan juga tadi, kalau sesiapa yang ada soalan boleh terus WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364, dan kita berhenti berehat terlebih dahulu untuk memberi laluan kepada azan isyak untuk dikumandangkan.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung sikit lagi sebelum saya nak tengok soalan-soalan yang tuan-tuan tanya ya. Jadi kita lihat tadi tentang beberapa isu tentang surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Baqarah ini kalau kita lihat diakhiri dengan khawatim surah Baqarah yang kita selalu baca lah. Start lillahi ma fis samawati ma fil ardh amana rasul sampailah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir sekali, wa'fu anna waghfir lana warhamna ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami, ampunkanlah kami, berilah rahmati kepada kami. Kan? Jadi maknanya kita mengajak orang beriman untuk memohon bantuan dan kemenangan daripada Allah, berdoa untuk kebaikan dunia akhirat, memohon keampunan, bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi itu antaralah sinopsis surah Al-Baqarah. Saya nak tengok persoalan yang ditanya oleh tuan-tuan ni, kalau ada lah, nak tengok ada tak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia bagi salam je, tak ada soalan. So jawab salam je lah. Okey. Yang kedua ada lagi. Sekarang sudah jadi trend rajah capal Nabi diletakkan di kopiah dan kita pakai di kepala, sedangkan Nabi guna capalnya di kaki. Apa hukumnya? Itu bukan capal, itu lukisan. Semana sama. Kan? Itu adalah lukisan bentuk saja. Maka tak ada masalah nak pakai, tak apa, tak pakai pun tak apa. Itu lebih more on business saja. Lebih kepada business saja. Jadi tak ada masalah. Okay? Saya memang suka kucing dan selalu beri makan kucing, tapi bila kucing lepak depan pintu rumah, saya halau. Saya tak mau jinakkan, takut kucing buang najisnya depan pintu rumah. Itu pengalaman saya. Apa hukum dosa? Tak ada masalah, sebab kita bukan bela dia. Kadang-kadang kucing entah main mana-mana dia lepak, kita bagi makan tak apa, tak bagi makan pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita bukan bela dia, kan kita kurung dia. Yang salahnya kalau kita kurung, kita tak bagi makan, itu salah, itu haram. Tapi sekarang kita bukan kurung dia, main kita bagi makan tak apa, tak bagi makan pun tak apa. Sebab dia ni kucing, haiwan, dia boleh cari makan sendiri. Kalau kita tak bagi makan pun dia boleh cari makan sendiri. Dia ada kemampuan itu. Kecuali kalau kita bela, kita bulan sangkang pula kucing tu dia kucing Parsi, bulu semua kan, tiba-tiba kita biar dia tak bagi makan, itu haram. Kita menzalimi haiwan. Kalau kita tak nak dia bagi dia makan, kita lepas dia biar dia cari makan, itu tak apa. Pandailah dia mencari. Jadi tak ada masalah ya. Tak ada masalah, boleh. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada kelonggaran iddah wanita yang berusia hampir 90 tahun yang kematian suami? Contoh teringin sangat nak ziarah kubur suami yang baru meninggal. Dia iddah bagi kematian ni tak kira dia tua ke muda, sama je, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan dalam tempoh itu dia perlu berkabung dengan tidak berhias, tak kira lah di umur berapa sekalipun, hukum dia begitu. Dan dia tak boleh keluar saja-saja, hatta ziarah pun nantilah nak ziarah, lepas ni lah nak ziarah pun, nak doa boleh doa daripada rumah dia. Kan? Dia hanya keluar untuk keperluan saja. Tapi dengan 90 tahun keluar apa sangat lah, duduk di rumah je lah. 90 tahun lah kan, duduk di rumah, nak keluar, nak duduk di rumah, rehat lah kan. Begitu. Nak beli apa-apa pun boleh suruh orang lain beli, cucu banyak, cicit pun ada, saya silap kan, suruh cicit beli. Apakah yang dikatakan fahaman Wahabi? Apakah dia dikatakan fahaman yang salah? Dia Wahabi ini dia merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahhab 300 tahun lepas zaman dia. Kan? Dia zaman reformasi lah. Dia agak keras sikit lah. Maknanya dia menolak pandangan-pandangan ulama, ajak pegang pada Quran dan Sunnah pada zaman itu, kerana zaman itu banyak berlakunya syirik kepada Allah Ta'ala. Baik, kita tak nak bincang lah zaman tu, kita nak buat hukum atas zaman dulu tak boleh juga.
Sebab pro and kontra ada. Ada buku sokong dia, ada buku yang tolak dia. Saya baca dua-dua tuan-tuan. Saya baca dua-dua. Jadi kita pun tak tahu hakikat sebenarnya macam mana, sebab kita tidak ada zaman tu. Tapi buku hentam dia kau-kau pun ada. Buku yang up dia kau-kau pun ada. Tadi kita tengok dia lah, kita tengok zaman kita ni. Macam mana ni? Zaman kita biasanya orang label Wahabi ni ialah orang yang agak suka membida'ahkan orang. Ni perangai tak elok. Kita nak lihat dia punya isu dia. Isu suka bida'ahkan orang. Contohnya yang selalu berlaku dalam masyarakat kita ialah apa? Dia bida'ahkan benda khilafiyah. Benda khilaf ni bida'ah apa? Nama pun khilaf. Contohnya talqin, baca isi malam Jumaat, selawat secara kuat lepas azan, ini lafaz sayyidina, lafaz usalli, ni semua benda khilaf. Jadi maknanya patutnya berlapang dada. Tetapi bila mana mereka membida'ahkan, tak semualah. Ada yang okey. Yang membida'ahkan ni, ni yang kita kata yang agak tidak sesuai lah. Tidak sesuai. Itu saja. Jadi apa-apa golongan pun kalau jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baqarah ayat 282 berkaitan hutang. Berkaitan hutang 282. Ni panjang ni. Satu muka surat. Muka surat 48. Dalam Quran ni muka surat 48 itu berkaitan dengan hutang. Ustaz, isteri saya minta cerai sebab keluarga disuruh. Ni apa kaitan ni? Kan nak tanya pasal hutang. Tiba-tiba isteri saya minta cerai sebab keluarga dia suruh. Tak habis lagi, panjang. Dengan baca bawah baru tahu ada kaitan dengan hutang. Dan sebab saya dah tak mampu, perniagaan saya terpaksa tutup, talian rolling, simpanan habis. Pasal itu. Keluarga suruh isteri minta cerai pasal kita dah dia jatuh miskin dah, perniagaan terpaksa tutup, talian rolling, simpanan habis, saya dah tak mampu. Adakah berdosa isteri minta cerai? Isteri minta cerai oleh kerana suami dah tak mampu bagi nafkah duit. Senang sama senang, susah sama susah. Kalau senang yang nak modok orang kita, susah tak modok, maknanya itu satu yang tidak ikhlas. Laki dia ni bukan jenis orang tak usaha. Kalau jenis mengulat, tidur, bini kena tanggung semua, itu sungguh. Itu boleh kita buat judgement, maknanya kena buat report, kena buat aduan di mahkamah, nak cerai-cerai lah. Sebab apa? Dia pula kena tanggung laki dia. Tapi masalah sekarang, suami ni dia mempunyai masalah perniagaan. Kita tahulah lepas pandemik ada orang okey, ada orang lepas pandemik mencanak dia punya bisnes, terutama bisnes glove. Jutawan. Dengan pandemik dia kata orang pakak marah dia, alhamdulillah pandemik ni. Pasal apa? Pasal laku barang dia. Mask, glove, apa orang panggil tu? Apa panggil? Sanitizer, semua. Depa ni seronok. Kan? Bisnes fufuk panda tu. Dia kata masa tu kami raya lah kira. Semua orang pakai, nak keluar tak boleh. Kan? Tapi ada orang susah. Turun naik macam tu lah. Dan minta cerai hanya semata-mata kerana benda ni tak wajar. Sebab apa? Sebab jenis orang bisnes ni insya-Allah dia boleh bangun balik. Kena sabar salah. Mungkin dia tak mampu lagi tapi boleh makan lagi. Kan? Kalau tengok kita tengok sahabat-sahabat Nabi lagilah diuji dengan kesusahan Sayyidina Ali tu, menantu Nabi lagilah susah. Kan? Tapi bukan kerana kesusahan itu dia minta cerai dah. Minta cerai ni kalau kerana dia tak menjalankan tanggungjawab, dia sengaja mengabaikan, itu tak apalah, adalah asas dia. Tapi minta cerai kerana jatuh miskin, masa kaya okey, jatuh miskin terus minta cerai, ini satu tidak wajar berlaku seumpama itu. Dan isteri pula tak wajar ikut keluarga dia. Dia ada keluarga sendiri, itu suami dia. Tak sepatutnya dia, patutnya keluarga tolong lagi kalau dia mempunyai kesusahan. Baik. Tak habis lagi, saya ingat habis dah.
Dah 4 bulan isteri saya tak balik ke pangkuan saya. Oh, dia sambung lagi. Dah 4 bulan isteri saya tak balik ke pangkuan saya. Saya sayangkan isteri. Saya minta kerja, dapat kerja PA Datuk, tapi hanya 8 hari saja kerja kerana saya tak pandai edit video. Petang tadi saya lah kerja. Saya pasrah ustaz. Ini semua kafarah hidup saya. Nak jumpa ustaz lepas solat Isyak boleh? Tu jumpa tu imam. Baik, ini ujian Allah Ta'ala bagi. Kadang kita senang, kadang kita susah. Jadi kurang-kurangnya bila kita susah ni, kita duduk di masjid. Waktu senang duduk di masjid tak? Waktu senang tu bayar zakat tak? Kan? Bayar dah. Tak apalah. Tapi maknanya kadang-kadang Allah uji. Dan semua ni bersifat sementara je. Bahkan hidup kita pun adalah sementara. Hidup kita pun sementara. Maka dengan sebab itu, takat mana kita boleh usaha, kita usaha untuk cari kita kata bekalan di dunia, apatah lagi bekalan di akhirat. Itu paling penting. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita hadiahkan surah yang dibaca pada orang lain? Seperti sebelum Ustaz baca, kita niat saya hadiahkan surah Baqarah ini pada Rasulullah, bapa, isteri dan anak-anak, dan baca. Boleh nak hadiahnya. Tapi sebenarnya setiap bacaan kita, setiap apa benda kita baik, semua Rasulullah dapat. Setiap apa kita buat tu, baik kebaikan kita semua sampai kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab apa? Saya bagi contoh. Kalau kita tunjuk kebaikan pada orang, orang tu buat, dia buat baik, kita dapat pahala tak? Dapat. So hak mana kita buat baik, semua ni datang pada siapa? Rasulullah. So setiap amalan baik kita buat, semua Nabi buat, dapat pahala. Itu. Ada pun kita nak hadiahkan kepada arwah, baca Quran, nak hadiah kepada si mati, arwah ayah kita, boleh tak boleh? Jumhurul ulama, ini ada khilaf. Jumhurul ulama menyatakan bahawa sampainya pahala bacaan Quran untuk dihadiahkan kepada si mati. Itu pandangan jumhur. Jadi boleh lah. Baik. Ustaz, mana yang lebih afdal, mengaji atau tadabbur Quran? Mana yang patut didahulukan? Mengaji atau tadabbur? Dua-dua. Sebelum tadabbur, mengaji dulu. Takkan nak tadabbur tak baca Quran? Tadabbur ni kita nak baca, kita nak faham, kita nak hayati, itu tadabbur. Sebelum kita nak tadabbur tu, kena baca tak? Bacalah dulu. Jangan tak baca. Kan? Baca dulu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Baca. Lepas tu barulah tengok makna dia. Barulah kita menghayati apa kita nak ambil intipati tu, kesan daripada diri kita bagaimana. Jadi maknanya kena seiringkan kedua-duanya. Kena seiringkan kedua-duanya. Baik. Seterusnya dah tak ada. Dah habis. Dekat tu je soalan. Ada soalan lisan nak tanya? Soalan lisan ada? Saya umumkan talian ditutup. Soalan lisan ada? Tak ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pemaaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.